Ustaz. Okay. Baik, kita mula Dia dengar suara saya? Dengar jelas. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan wa ja'ala lahu aqlan alladhi yumsiku bihi 'adla al-insan wa anzala 'alayhi al-Qur'an liyakuna hadiyan wa shifaa'an fi kulli halin wa zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan siri-siri PDP Terbilang Bahasa Arab, persediaan dan ulang kaji kepada SPM dan juga panduan dan juga pengetahuan bagi kelas-kelas lain, insya-Allah. Sama-sama kita ambil panduan dan juga perkongsian pada pagi yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita membaca doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan perkongsian kita pada pagi ini dan dipermudahkan pemahaman kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Surah Yusuf. Sesungguhnya kami menurunkan yakni Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Sadaqallahul Azim. Perhatikan daripada ayat Al-Quran menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa syurga. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan mukadimah yang ringkas, iaitu dengan satu surah. Ma hadhihi. Ma hadhihi. Okay, gambar apa ni? Gambar apa ni? Gambar apa ni? Kalau boleh respon. Gambar apa ni? Ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Ada nak respon? Bahadis surah. Gambar apa ni? Baqarah. Baqaratun. Okay, Baqaratun. Hadhihi Baqaratun. Bahasa kitanya lembu. Okay, lembu. Baqaratun. Okay, baik. Daripada Baqaratun ini, okay, Baqaratun ini banyak penghasilan yang boleh kita ambil daripada Baqaratun. Betul? Okay, kegunaan yang boleh kita ambil daripada Baqarah. Okay. Okay, contoh. Okay, saya bagi 4 je. Ada banyak lagi. Okay, contohnya apa? Okay, contoh yang pertama, okay, daripada atas ni, apa namanya ni? Tanduk je. Tanduknya kita ambil, kita boleh buat sebagai, apa nama ni? Siapa tahu? Apa dibuat ni? Ni bukan manusia bertanduk. Ni apa ni? Apa ni? Ini ialah kaedah berbekam. Okay, berbekam menggunakan tanduk lembu. Tanduk lembu. Okay, ini tanduk lembu. Okay, bekam. Bekam sunnah Nabi SAW. Bekam darah. Okay, yang kedua. Ini kegunaan pertama. Yang kedua, contoh. Kita ambil daripada bawah ni. Apa di bawah ni? Susu lembu. Okay, macam-macam produk dah susu lembu kan. Susu kurma lah, strawberry lah, apple lah, dan macam-macam lagi lah. Susu yang kita gunakan, kita hasilkan sebagai minuman kita seharian. Semua orang pernah minum susu
susu lembu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Kita ambil ni daripada kulitnya kita ambil kulitnya kita jadikan sebagai produk kulit. Okey, produk kulit. Okey, sama ada beg ke, baju ke. Dan biasanya kita masyarakat Melayu kita gunakan kulit lembu ni sebagai kompang, kompang. Okey, kulit lembu sebagai kompang. Okey, contoh yang terakhir daripada haiwan baqaratun. Okey, baqaratun. Baqaratun. Ni semua orang suka ni. Semua orang suka. Daripada lembu kita dapatkan, kita hasilkan daripada daging dia nugget, ataupun makanan-makanan lain. Makanan-makanan lain seperti burger kan, burger daging lembu ataupun mi sup. Oh, sedap bulan puasa ni. Bulan puasa ni nak makan apa? Okey, baik. Ini ialah hasil-hasil yang kita boleh dapati daripada seekor baqarah, dan banyak lagi produk-produk dan juga penggunaan-penggunaan yang boleh kita dapat daripada seekor baqarah. Okey, baik. Okey, kita teruskan lagi. Berdasarkan kepada mukadimah tentang seekor lembu ini, kita dapati pecahan, kegunaan dan sebagainya. Okey. Baik, daripada perkataan, satu perkataan, saya ulahkan kepada satu perkataan, hamidah. Hamidah. Siapa boleh bagi tahu apa maksud hamidah? Boleh buka mikrofon. Okey, nanti saya cakap seorang-seorang ni. Saya cakap seorang-seorang sejam boleh, tapi jadi rakam saya cakap seorang. Okey, siapa nak bercakap? Boleh buka mic, kemudian tutup. Okey, hamidah. Apa maksud hamidah? Siapa tahu? Memuji. Memuji, ahsan. Memuji atau pujian. Terima kasih. Okey, pujian, memuji. Okey, ini ialah perkataan fa'il. Okey, perkataan fa'il. Daripada perkataan fa'il ini kita boleh olahkan, terbitkan pelbagai jenis perkataan. Antaranya perkataan, contoh pertama ialah Ahmad. Ahmad. Okey, nama bagi Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Ahmad. Okey, perkataan apa lagi? Mahmud. Mahmud pun nama orang. Terbit daripada perkataan hamidah. Mahmudun. Mahmudun, yang terpuji. Okey. Contoh lain. Hamidun. 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 Okey, Hamid. Pakcik Hamid. Okey. Hamidun. Ejaan kena betul. Ha, alif, mim, dal. Jangan dot. Kalau dot jadi lain. Okey. Kalau hamidun dia jadi masam. Okey. Jadi pakcik masam. Okey. Hamidun. Hamidun. Okey. Yang keempat, contoh lain ialah Hamidun. 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 Okey. Contoh yang keempat, Hamidun. Okey, ini pecahan yang boleh kita ambil daripada fa'il hamidah. Hamidah. Okey. Okey, yang kita terangkan ini ialah satu perkataan kita boleh pecahkan dia dengan pelbagai jenis perkataan-perkataan yang terhasil daripada satu fa'il. Kita namakan dia sebagai ilmu sarfi. Ilmu as-sarfi. Dia berbeza dengan ilmu nahwi. Ini selalu jadi perkara yang keliru bagi anak-anak murid. Anak murid Ustaz bersama juga lah. Dia kata kita tajuk apa? Nahu ke, sorof ke? Dinahu ke? Ini ialah sorof. Sorof ialah perkara yang membicarakan tentang perkataan-perkataan yang baharu. Perkataan yang baharu. Tetapi nahu membicarakan tentang baris-baris perkataan. Sebagai contoh ringkas, bagi nahu, contohnya perkataan hamidah. Hamidah. Contohnya kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Alhamdu. Baris depan. Okay. Ataupun contoh dalam khutbah Jumaat kita dengar, Innal hamdalillah. Hamda. Barisnya baris atas. Ataupun dalam ayat-ayat lain kita sebut, Abtadi'u bilhamdi. Abtadi'u bilhamdi. Bilhamdi. Jadi ada tiga bentuk. Alhamdu, alhamda,
dengan alhamdi. Yang ini 3 perkara yang membicarakan tentang ilmu nahwu. Tetapi kalau ilmu saraf, dia bicarakan dengan perkataan-perkataan yang terlahir daripada satu perkataan kepada perkataan yang lain. Atau mudahnya dalam bahasa Melayu, saraf ini satu perkataan yang berimbuhan. Kita tak boleh samakan bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab lebih luas lagi. Contohnya makan. Perbuatan makan kita boleh pecahkan kepada pemakan, makanan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Baik. Kita tengok kepada isim. Isim yang kita nak bincangkan pada pagi ini iaitu pecahan isim ada 2, iaitu ismul mushtaq. Yang akan kita bincangkan. Ilmu ismul mushtaq. Apa dia isim mushtaq? Ismul mushtaq ialah isim walladhi yashtaqu minal fi'l. Walladhi huwal ismul ladhi yashtaqu minal fi'l. Iaitu isim yang diambil dari fi'il, yakni mempunyai asal perubahan yang kita bincangkan tadi. Asal perkataan dia dan dia menjadi perkataan-perkataan yang lain. Contohnya apa? Kitabun. Asalnya 3 huruf, kataba. Kitabun. Kitabun. Buku. Masjidun. Daripada 3 huruf, sajada. Apa maksud masjid? Tempat solat. Tempat solat. Asalnya tempat solat ataupun tempat sujud. Kalau tempat solat, solat, musolla. Sajadah, masjidun, tempat sujud. Yang terakhir ni, mikwatun. Bunyi sedap kan? Bulan puasa ni mikwah. Sedap makan mikwah. Mikwah macam-macam di Bandung, di rebus. Tapi mikwah ni tak boleh makan. Apa maksud mikwah? Siapa tahu? Siapa tahu mikwah? Setrika. Apa dia mikwah? Saya dengar tadi. Apa dia? Besi. Iron. 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 Ahsan. Setrika. Seterik. Ni kalau makan, patah gigi. Tak boleh makan. Mikwah. Mikwah alat. Asalnya daripada fi'il, asal perubahan dia daripada kawa. Kawa. Isim yang kedua ialah Al-Jamid yang telah diterangkan pada sesi yang lepas. Ustazah Haryati. Al-Jamid iaitu sesuatu yang tidak diambil daripada fi'il. Dia beku, kaku, tiada perubahan. Contohnya babun, babun, pintu, qitun, kucing, qamarun. Qamarun. Apa dia qamarun? Qamarun apa qamarun? Bulan. 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 Al-Hasan. Bulan. Qamarun. Menyaksikan qamarun. Qamarun bulan. Baik. Ini 2 perkara isim jamid dan juga mushtaq. Lalu apa faedah yang kita boleh ambil daripada isim jamid dan mushtaq? Iaitu perbezaan keduanya ialah kita daripada jamid dan mushtaq, kita boleh mencari perkataan dalam kamus ataupun mu'jam. Contohnya kalau babun jamid, maka kita boleh direct terus cari perkataan daripada kamus ba, alif, ba. Atau kitun, qaf, ta. Qaf, ta. Sebab dia tidak diambil daripada perkataan asal ataupun perubahan. Qamarun, qaf, mim, ra. Ataupun badrun, ba, dan ra. Maka kita akan dapati perkataan babun ialah pintu. Manakala dalam isim mushtaq, kita perlu cari asal perubahan. Kalau perkataan masjidun, buka kamus mim, sin, jim, dan kita tak akan jumpa bahagian mim. Bahagian mim kita tak jumpa. Kita kena cari kata dasar dia sin, jim, dal. Saja. Setakat tu ada soalan? Boleh faham? Ada soalan? Faham. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Seterusnya kita tengok kepada khusus isim mushtaq. Pengenalan isim mushtaq. Apa dia mushtaqat?
Mushtaqat mengikut sukatan yang kita belajar bagi SPM ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pecahan yang dibincangkan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang tentang tajuk yang pertama iaitu ismul fa'il dari mushtaqat. Contohnya katibun. Katibun. Okay, atau wazan fa'ilun. Katibun. Awas isim fa'il. Isim fa'il ialah pelaku, orang yang membuatkan suatu perbuatan tersebut. Contoh katibun. Okay, katibun maksudnya orang yang menulis. Orang yang menulis. Kita akan bahas sebentar lagi. Okey, yang kedua. Ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Okey. Contohnya perkataan ma'kul. Siapa tahu makna ma'kul? Bunyi ma'kul selalu kita dengar kat luar, betul? Ma'kul. Apa maksud ma'kul? Makanan. Siapa tahu makanan. Suatu makanan. Dah dengar kan? Bunyi motor. Ma'kul, ma'kul, kawanku. Punya cakap bahasa Arab kan? Ma'kul. Kawanku, ma'kul. Betul lah. Ma'kul. Maka makanan. Sesuatu yang dimakan. InsyaAllah akan diceritakan besok ni. Okey, yang ketiga. Mushtaqat yang ketiga. Iaitu sifatul musyabbah. Sifat persamaan. Ada pecahan ni. Contohnya azimun. Azimun. Apa maksud azimun? Sadaqallahul azim. Dah dengar kan azim? Apa maksud azim? Agung. Agung, hebat. Hebat. Azimun. Sifat musyabbah. Sifat yang menyamai kepada isim fa'il. Dia ada kaitan dengan isim fa'il yang menyamai isim fa'il. Banyak lagi pecahan dia. Okey, yang keempat. Isim tafdil. Okey, yang melebihkan. Isim yang melebihkan. Contohnya akbara. Apa maksud akbara? Akbara. Besar. Lebih besar. Siapa tahu contoh lain lagi? Boleh bagi respon. Siapa tahu contoh lain lagi isim tafdil? Akbara lagi? Ajmala. Ajmala. Ahsanti, masya-Allah. Ajmala. Ada satu lagi? Satu lagi. Ahmara. Ahmara. Alhamdulillah. Okey. Ahmara. Lebih merah. Okey, yang keempat. Yang keempat, ismu zaman. Okey, ismu zaman. Kata nama zaman. Apa dia zaman? Masa. Masa. Contoh perkataan mahbit. Mahbit. Siapa tahu mahbit apa dia? Melibatkan masa. Tak pernah dengar. Mahbit. Habata. Mahbit. Ada respon? Ada? Mahbit? Ada. Mahbit melibatkan masa, jadi masa. Habita iaitu mendarat. Mendarat ataupun turun. Jatuh. Mahbit. Hubutun. Biasanya kita gunakan bagi perkataan ataupun istilah kapal terbang. Mahbit. Tempat mendarat. Okey, tempat ataupun masa mendarat. Sisi zaman, masa mendarat. Okey, yang seterusnya. Isim makan. Yang ini semua tahu. Apa maksud makan? Tempat. Okey, mal'abun. Mal'abun apa dia? Padang. Padang. Semua tahu Padang. Semua tahu Padang. Alhamdulillah. Tempat yang kita suka. Tapi PKP ni, Masya Allah, rindu betul kepada Padang juga selain daripada masjid. Okay? Masjidul Mal'abun. Nak main betul. Asyik main Indo game je. Padang kita rindu sangat nak pergi. Okay? Mal'abun asalnya adalah la'iba mal'abun, tempat bermain. Okay, tapi kedua je ni bentuk yang sama, kita boleh bezakan dalam ayat. Okay, mal'abun boleh jadi isim makan, boleh jadi isim sama. Okay, yang terakhir ialah ismul alah. Ismul alah, isim alat. Isim alat. Okay, ini pun semua tahu. Pernah dengar tetapi kita baru tahu di isim alat. Apa dia? Miknasatun. Apa maksud miknasatun? Penyapu. 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 Daripada perkataan kanasa. Yaknisu. Penyapu. Miknasah, penyapu. Asalnya alat untuk sapu. Siapa boleh contoh lagi? Dua contoh lagi tentang isim alat.
Mistaratun. Mistaratun, pembaris, alat untuk garis. Lagi satu, Mim sahatun. mim sahatun. Ahsantun, ahsantun. Baik. Okey, baik. Fahimtum mushtaqat? Ada soalan? Ini pecahan-pecahan mushtaqat. Sebelum kita teruskan kepada isim fa'il, ada soalan tentang mushtaqat? Tak ada. Okey, fahimtum? Fahimna. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Kita teruskan kepada ismul fa'il. Ismul fa'il. Okey, istami'u jayidan at-ta'rif an ismul fa'il. Ma huwa ismul fa'il? Ma huwa ismul fa'il? Ismul fa'il huwa ismun mushtaqun lid-dilalah ala man waqa'a minhul fa'il. Apa dia isim fa'il? Isim fa'il ialah isim yang terbit menunjukkan pelaku perbuatan tersebut. Okey? Dia datang daripada fa'il tadi. Terbit daripada fa'il, dia menunjukkan suatu perbuatan atau perlakuan, maka dia adalah pelaku. Okey? Contoh. Okey. Perkataan jalasa. Jalasa. Apa maksud jalasa? Duduk. Duduk. Alhamdulillah. Duduk. Siapa boleh bagi tahu isim fa'il bagi jalasa? Jalisun. Jalisun. Alhamdulillah. Senang kan? Mudah je. Okay? Okay? Jalisun. Jim, alif, lam, sin. Jalisun. Okay? Pelaku perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan jalasa. Iaitu duduk. Siapa yang duduk? Jalisun. Apa jalisun buat? Jalasa. Okay? Maka dia adalah pembuat. Okay? Isim fa'il. Baik, contoh yang kedua. Okay? Contoh kedua, fa'il. Daraba. Apa maksud daraba? Pukul. 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 Alhamdulillah. Okay? Daraba. Pukul. Isim fa'il dia? Boribun. Alhamdulillah. Dia hanya nak murid ni. Okay? Daribun. Mana jawapannya? Daribun. Da, alif, ra, ba. Okay? Boleh faham? Fahimtum? Apa maksud isim fa'il? Dah kenal? Dah kenal? Dah. Ada soalan? Siapa yang tak kenal lagi isim fa'il? Tak kenal lagi, kena kenal dulu. Kalau tak kenal, maka tak cinta, tak faham, susah nanti. Boleh faham? Isim fa'il? Alhamdulillah. Kita teruskan ya. Isim fa'il. Okay, kaedah satu. Tadi kita dah faham, dah kenal dah isim fa'il, dah kenal dah orang dia. Okay, apa adik ingat cakap ni? Fa'lus sulasi. Kaedah yang pertama daripada isim fa'il, iaitu dalam bentuk fa'il sulasi. Apa dia fa'il sulasi? Fi'al 3 huruf. Fa'il 3 huruf. Fa'il yang datangnya dalam 3 huruf. Okay, fa'il yang asalnya memang 3 huruf asal, maka dia ada wazan. Apa dia wazan? Timbangan, acuan, panduan. Okay, apa-apa sahaja yang boleh dijadikan sebagai panduan kita. Apa dia panduan dia tadi? Kita dah buat tadi apa dia? Fa'ala. Fa'ala fa'il. Wazan dia fa'ilun. Fa, alif, ain, lam. Fa'ilun. Fa'ilun. Okay? Semua yang asalnya 3 huruf, maka wazan panduannya adalah fa'ilun. Okay? Kita lihat contoh. Contoh. Okay? Fa'ala. Wazan ya. Fa'ala. Fa'ala. Contoh perkataan dia adalah darasa. Berapa huruf ni? Berapa huruf? 3 huruf. Maka fa'ala asalnya darasa, fa, dal, ra, ain, sin, lam. Okay, 3 huruf asal. Darasa. Kita ikut wazan dia fa'ala isim fa'il, maka dia jadi fa'ilun
Darasa jadi Dari. Darisun. darisun. Alhamdulillah. Apa yang ditambah? Alif. Alif. Dal dah ada yang sama, dia tambah alif. Okey, selepas huruf yang pertama darisun, ra, ain dan sin, lam. Darisun. Darisun. Okey, contoh yang kedua. Fa'ala juga. Zahaba. Apa maksud zahaba? Pergi. Pergi, telah pergi. Okey, alhamdulillah. Sama juga fa, ha, ain dan ba, lam. Okey, dahaba. Dahaba. Apa dia isim fa'il dia? Fa'ilun dia. Zahid. Zahibun, alhamdulillah. Zahibun, alhamdulillah. Huruf fa, alif, ha, ain dan juga ba, lam. Okey. Faham? Okey, kita tengok kepada contoh. Okey, kita tengok kepada contoh seterusnya. Okey, al-amsilah. Okey, al-amsilah. Amsilah dalam bentuk ayat. Okey, tadi kita tengok perkataan. Okey, al-amsilah dalam bentuk ayat, as-sulah, sulasi. Okey, nazala al-mataru bi ghazaratin. Nazala al-mataru bi ghazaratin. Bagi seorang baca dah. Itu saya cakap seorang kata kita tekak bulan puasa ni. Nazala al-mataru bi ghazaratin. Siapa nak baca? Ana Ustaz. Sila. Nazalal mataru bi ghazarah. Alhamdulillah. Nazala al-mataru bi ghazaratin. Boleh. Siapa tahu makna dia? Turun hujan dengan lebat. Alhamdulillah. Betul lah tu. Nazala. Kita baru lepas usul Quran. Betul. Nazala. Turun hujan dengan lebat. Okey. Nazala ialah fa'il. Tukarkan dia kepada isim fa'il. Dia jadi Nazil. nazilun. Alhamdulillah. Nazilun. Okey. Maka kita tukar ayat dia jadi apa? Al-mataru nazilun bi ghazaratin. Okey. Hujan turun dengan lebat. Apa beza kedua ayat ini? Fi'il dengan fa'il. Okey. Fi'il dengan fa'il. Ayat pertama jumlah fi'liyah dan yang kedua jumlah ismiyah. Ismiyah. Al-mataru nazilun bi ghazaratin. Al-mataru hujan. Kadang-kadang kita keliru juga. Ada pelajar-pelajar keliru dengar mataru sama dengan matarun. Matarun. Ejaan kena jaga ya. Dia nak tulis matarun hujan. Dia tulis matarun. Matarun jadi makna lain iaitu apa dia matarun? Al-matar. Siapa tu al-matar? Al-matar ialah lapangan terbang. Lapangan terbang. Airport. Kan turun lapangan terbang. Itu salah. Okey. Baik. Contoh ayat yang kedua. Siapa nak baca? Sila. Fadali. Fadali. Baca ayat ni. Akala diku al-habba. Akala semua tahu diku tu. Al-habba apa dia habba? Bijirin. Bijiran sama kot. Bijirin. Apa-apa saja bijirin. Akala diku al-habba. Telah makan diku ayam bijirin. Bijirin. Jadikan akala kepada isim fa'il. Ni mencabar sikit ni. Siapa tahu jawapan dia? Akala. Jadi apa? Akirun. Alhamdulillah. Ahsan. Akirun. Alif. Kalau isim fa'il, wazan dia fa'ilun. Kan? Alif fa'ala tambah alif dia jadi double hamzah dengan alif. Dalam kaedah bahasa Arab, dia gabungkan dan dia letak mat di situ. Letakkan
mat di situ. Adikku akilun. Adikku akilun. Okey. Akilun. Contoh lain, akala akhadha. Akhadha. Apa makna akhadha? Ambil. Ambil. Okey, jadikan isim fa'il. Tambah alif. Akhidun. Akhizun. Akhizun. Maksudnya orang yang ambil. Okey. Faham tu? Boleh faham? Ya. Okey, kita tengok. Alhamdulillah. Kita tengok contoh fi'il yang lain. Okay, contoh fi'il yang lain yang ada sedikit perbezaan daripada yang disebutkan tadi. Okay, amsilah al-ukhra. Siapa boleh baca? Wakaf. Waqaf. Yang kedua? Yang kedua? Qama. Dan yang ketiga? Jaro. Jaro. Alhamdulillah. Okey, baik. Ketiga-tiga perkataan ni waqafa, qama, jaro berbeza dengan kita bincangkan tadi. Betul? Apa perbezaannya? Waqafa dia mula dengan huruf waw. Huruf waw. Yang kedua, di pertengahan dia ada huruf Alif. alif. Dan yang ketiga ada huruf alif juga. Huruf alif. Ini yang maksud alif maksurah. Huruf alif. Maksudnya ketiga-tiga perkataan ini mempunyai huruf illah. Huruf illah. Bagaimana kita nak tukar? Kalau waqafa, jadi apa isim fa'il dia? Waqifun. 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 Ahsan. Okey. Okey, kaedah dia sama, tambah alif saja. Tambah alif saja. Waqifun. Waqifun. Okey, yang kedua. Macam mana kita nak buat ni? Qama. Baca dua kat ke? Qaimun. Alhamdulillah. Macam mana jadi qaimun dia? Qaf, alif, okey, hamzah berumah dengan qaimun. Abaikan bagi atasnya. Qaimun. Okey, kaedah ada alif di tengah, maka digantikan dengan hamzah berubah. Jadi qaimun. Contoh lain, perkataan lain apa? Qama lagi. Siapa boleh bagi contoh lain? Nama. Alhamdulillah. Nama isim fa'il dia jadi Naimun. Alhamdulillah. Okey, contoh yang ketiga, jaro. 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 Apa maksud jaro? Jari. Lari. Jari ke? Berlari. Okey. Lari. Alhamdulillah. Lari. Wasyamsu tajri. Tajri. Wasyamsu tajri surah Yasin. Jaro. Yajri. Jaro. Okey, isim fa'il ni jadi apa? Siapa tahu? Jari'un. 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 Lagi jawapan lain? Sama Ustaz. Sama je. Sama. Okey, kita tengok jawapan. Jara dia jadi jarin. Mana datang ni? Jarin. Jarin. Okey? Tambah alif di awal dan dia hazafkan alif maksurah. Dia hazafkan. Jadi jarin. Maksud jarin, orang yang berlari. Contoh lain, jaro. Nak fahamkan lagi. Jaro. Apa contoh perkataan yang macam ni? Ro'a. Ro'a. Ro'a lain. Ro'a. Masya. Okey, ni apa dia? Masya. Kawa. Kawa ada tu. Ada waw dengan alif. Masya. Masya. Okey? Masya. Maksud Masya? Masya yamshi. Berjalan. Yamshi. Berjalan. Yamshi. Isim fa'il dia adalah Mashin. 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 Maksudnya orang yang berjalan. Okey? Baik. Habis tentang fi'il sulasi. Ada soalan?
Boleh? Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan kepada kaedah yang kedua, iaitu al-fi'l ghair sulasi. Fi'l ghair sulasi yang bukan asalnya 3 huruf. Yang bukan asalnya 3 huruf. Apa dia bukan 3 huruf? 4 huruf, 5 huruf dan juga 6 huruf, atau bahasa Arab kita sebut sebagai rubai, khumasi dan juga sudasi. Bagaimana kita nak buat kalau lebih daripada 3 huruf? Kalau lebih daripada 3 huruf, ibdal harful mudhari' miman madmuman wa kasru ma qabl akhir. Apa kita nak buat? Kita jadikan dia fi'lul mudhari', kemudian tukarkan huruf mudhari' di awal menjadi mim berbaris hadapan dan sebelum akhirnya berbaris bawah. Mudahnya mu'i. Kaedahnya mu'i, lebih daripada 3 huruf. Mu'i. Okey, baik, kita tengok contoh. Mula faham lagi. Okey, contohnya perkataan yang 4 huruf. Okey, 4 huruf. Okey, contoh 4 huruf, apa dia? Safara. Macam mana kita tahu 4 huruf? Sin, alif, fa, ra. Sin, alif, fa, ra. 4 huruf asalnya. Okey, dalam kaedah ini kita tidak boleh tambah dekat sini. Sebab dia lebih daripada 3 huruf, maka kita bentukkan dia dalam fi'il mudhari'. Daripada fi'il mudhari' ke mim madmum. Okey. Mana huruf mudhari' dekat sini? Huruf ya. Dan sebelum akhirnya pada i ataupun baris sebelum akhir berbaris baris bawah. Dia jadi apa? Siapa tahu? Musafirun. Musafirun. Apa maksud musafir? Bahasa Melayu kan? Orang yang bermusafir, berjalan jauh. Musafirun. Okey? Tak faham ke kurang jelas, terus respon ya. Okey, contoh yang kedua, khumasi. Khumasi. Contoh kedua, khumasi. Ta'awana. Mana yang 5-nya? Ta, 1, ain, 2, alif, 3, waw, 4, na, 5. Ta'awana. Jadi nak dapatkan dia isim fa'il, kita bentukkan dia dalam fi'il mudhari', ya ta'awanu. Tukarkan huruf mim di awal menjadi depan dan sebelum akhirnya berbaris bawah. Jawapannya adalah Ta'awinu. muta'awin. Maksudnya orang yang bekerja sama. Ta'awana ya ta'awanu, kerja sama, saling bekerja sama. Okey? Okey, contoh yang ketiga, 6 huruf. 6 huruf. Panjang sikit, 6 huruf. Mana 6 huruf dia? Istaghfara. Al 1, 2, ta 3, rid 4, fa 5, ra 6. Istaghfara menjadi yastaghfiru. Ambil kaedah fi'il mudhari', tukarkan di awal menjadi mim dan sebelum akhir berbaris bawah. Jadi apa? Mustaghfirun. Mustaghfirun. Maksudnya orang yang memohon ampun. Istaghfara yastaghfiru, memohon ampun. Memohon ampun. Okey. Ini 3 bentuk rubai, khumasi dan sudasi. Kaedahnya adalah ibdal harfu mudhari' miman madmuma wa kasru ma qabla al-akhir. Dalam kaedah yang mudah dia jadi mu'i. Tukarkan hanya pada fi'il mudhari'. Yang tukar pada madi ya. Yang tukar fi'il madi tukar pada fi'il mudhari'. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, contoh. Secara ringkas. Contoh ayat dia. Okey, siapa nak baca? Adara ar-rajulu idaratihi. Alhamdulillah. Ar-rajulu idaratahu. Maaf salah je. Kata baris. Idaratahu. Adara ar-rajulu idaratahu. Okey.
Wataan fa'al di sini ialah adara. Adara. Berapa huruf? 4. 4. Alif, dal, alif, ra. Adara. Adara. Bila 4 kita gunakan kaedah apa? Kaedah fa'al mudhari'. Apa fa'al mudhari' dia? Adara. Adara yudiru. Yudiru. Yudiru, tukarkan mim baris bawah sebelah akhir. Jadi apa? Mudiru. Jadi Yudiru. Mudir. mudir. Alhamdulillah. Ar-rajulu mudirun idarat. Idarat. Idaratah. Okay? Ar-rajulu mudirun idarat. Okay? Mudirun. Apa maksud mudir? Guru besar. Guru besar. Guru besar. Asalnya dekat sini orang yang mengurus ataupun mentakbir. Mudir. Takbir. Asal perkataan mudir. Okay? Kemudian contoh yang kedua. Darrasa. Siapa nak baca? Darasal ahu al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillah. Darrasal akhu lughah al-arabiyyah. Apa maksud darrasa? Belajar. Belajar. Okey, belajar darrasa. Kalau darrasa mengajar. Mengajar. Okey. Okey, tukarkan dia kepada isim fa'il. Ada 4 kan? 4 ke 3 huruf ni? Siapa dapat 4? Siapa dapat 3? 4. Baik. 4. Huruf 4. Darrasa. Darrasa ada 4. Okey, kaedah dia tetapi tukarkan kepada fi'il mudhari' apa dia? Darrasa mudarrisu. Okey, isim fa'il dia jadi apa? Mudarrisun. Kita dengar kan mudarrisun. Apa maksud mudarrisun? Pengajar. Belajar. Mudarrisun, mudarris. Orang yang mengajar. Orang yang mengajar. Siapa orang yang mengajar? Guru. 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 Kataan lain contohnya apa? Mu'allimun. Asal mu'allimun apa dia? Allama. Okay, yang memberi ilmu. Mu'allimun, orang yang memberi ilmu. Okey. Okey, ada soalan? Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Baik, habis dua kaedah. Isim fa'il yang pertama dalam bentuk 3 huruf sulasi dan yang kedua ghairu sulasi iaitu 4, 5. Nah, maksudnya ada 2 kaedah saja bagi isim fa'il yang perlu kita ketahui. Okey, fa'il mudah. Isim ghairu sulasi 4, 5 dan 6 kaedah dia mu'i. Baik, sekarang kita tengok i'rab. I'rab pada isim fa'il. Walaupun dari segi peperiksaan SPM dia tak tanya sangat, tak tanya. Tak i'rab, tapi sebagai pengetahuan kita. Okey, adik sila bagi contoh ayat. Training. Okey. Seorang baca. Ta'iru yatiru fis sama'i. Okey, at-ta'iru yatiru fis sama'. Ta'ir. Apa dia ta'ir? Burung. Burung. Burung terbang di langit. Ta'ir atas wazan fa'ilun. Lalu apa yang kita nak i'rabkan dengan ta'ir ni? Okay, ingat kaedah i'rab kita ada 3. Okay, kaedah i'rab kita ada 3. Kita nak 3 perkara. Satu, mauqi', tempat dia. Yang kedua, hukum atau halah dia, marfu' ke mansub, dan yang keempat adalah alamat baris. Okey, apa kita nak i'rabkan pada ta'ir? Adakah kita nak tulis isim fa'il? Dia memang isim fa'il. Okey. Apa kita nak i'rabkan? Siapa tahu? Mubtada. Mubtada, alhamdulillah. Mana tahu mubtada? Sebab isim di depan ayat. Alhamdulillah, nak murid siapa ni pandainya. Semua pandai-pandai dalam ni. Okey, at-ta'iru mubtada. Okey, bila mubtada hukumnya adalah marfu', alamat dia
Dhammah Yup. pada rumah di hujung. Alhamdulillah. Okey, mana kita tahu mubtada? Sebab dia adalah jumlah ismi. Ya, bab i'rab kita kenal dulu ayat. Ayat itu jumlah ismiyah atau fa'iliyah. Bila ismiyah dia mubtada. Mubtada at-tairu. Alhamdulillah. Okey, adik contoh yang kedua. Okey, sila siapa nak baca? Ra'aitu rasima surati. Okey, ra'aitu rasima as-surati. Rasima as-surati. Okey? Ra'aitu, mana ra'aitu? Saya telah melihat rasima. Siapa tahu rasima? Apa maksud rasima? Pelukis. Pelukis. Alhamdulillah. Sama-sama. Jangan berbual. Rasima, pelukis gambar. Okey, i'rab. I'rab. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Macam mana tahu maf'ulun bi? Sebab dia Dia selepas fa'il. Okey, dia duduk lepas fa'il. Fa'il dia ra'a melihat, tu fa'il, rasima maf'ulun bi. Siapa yang melihat? Saya Saya. Apa saya buat? melihat Apa saya lihat? pelukis. Pelukis. Saya melihat lukis. Rasima jadi apa? Maf'ulun bi. Hukum dia, halah keadaan dia mansub dan alamat dia adalah fathah. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir, i'rab. Contoh i'rab yang terakhir. Adik kita keluarkan. Okey, silakan. Siapa nak baca? Man yakra? Man taqra? Ishtaraitu al-misbaha minal ba'i. Alhamdulillah. Ishtaraitul misbaha minal ba'i. Saya telah membeli misbah. Apa ni misbah? Apa ni misbah? Lampu. Lampu minal ba'i. Apa maksud ba'i? Penjual. Penjual. Okey, baik. Perkataan di sini adalah ba'i. Apa yang i'rab ba'i? Siapa boleh tahu? Boleh bagi tahu Ustaz? Ba'i? Isim majrur. Isim majrur. Alhamdulillah. Alamat dia? Majrur bil kasrah. 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 Alhamdulillah. Hebatnya semua dalam ni. Semua SPMA nanti insyaAllah. Okay? Minal ba'i'i. I'rab dia isim majrur bil kasrah. Sebab apa majrur? Sebab ada perkataan harfu Harfu huruf dan automatik majrur bil Kasrah. okey, alhamdulillah. Okey, i'rab ni nanti akan dibincangkan lagi yang tajuk-tajuk. Nah, tajuk sorof sekadar kita mengetahui perkataan-perkataan tersebut. Okey. Baik, kita ada 10 minit lagi. Okey, kesimpulannya, tazakkar, kesimpulannya isim fa'il. Apa dia isim fa'il? Diambil daripada perkataan fa'il, menunjukkan pelaku perbuatan. Okey, ambil dari fa'il, menunjukkan orang yang membuat perbuatan tersebut. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah fa'il sulasi dan yang kedua fa'il ghairus sulasi. 3 huruf dan juga lebih daripada 3 huruf. Bagi perkataan yang 3 huruf asalnya, kita ikut wazan fa'ilun ataupun acuan fa'ilun. Okay? Dan lebih daripada 3 huruf, 4, 5 dan 6, kita tukarkan huruf mudhari', okay? Fa'il mudhari' kepada mim dhammah di awal dan baris kasrah huruf sebelum akhir. Okey, dan yang terakhir tadi tentang i'rab. I'rab bagi isim fa'il, okey, ikut tempat fa'il tersebut. Maksudnya kalau tempat fa'il tersebut mubtada', dia jadi mubtada'. Kalau dia fa'il, jadi fa'il. Kalau dia maf'ulun bih, dia menjadi maf'ulun bih. Kalau dia majrur, menjadi isim majrur dan sebagainya. Okey, baik. Ada soalan setakat ni? Ada soalan anak-anak? Tak ada Ustaz. Tak ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita lihat kepada
contoh-contoh soalan khusus kepada SPM. Yang Ustaz boleh kumpulkan, yang harus kumpulkan mulai soalan daripada 2014 hinggalah tahun lepas 2019. Taburan yang soalan isim fa'il daripada 14 hingga 19 Ustaz hanya dapat 4 bentuk soalan, 2 daripada kertas 1 dan 2 daripada kertas 2. Okey, yang ini contoh kertas 1. Contoh kertas 1 2015. 14 tak ada. 14 tak keluar. 15 keluar tetapi hanya keluar pada kertas 1. Okey, arahan dia ij'al ma tahtaul khat ismul fa'il. Ij'al ma tahtaul khat ismul fa'il. Okey, dia bagi ayat tanafasal musyarikunal fil mubarak. Okey, perkataan tanafasal. Jadikan dia isim fa'il. Apa kita nak buat mula-mula? Kita cek perkataan ini fi'il madhi berapa huruf? Berapa huruf ni? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bila 5 huruf, kita jadikan dia fi'il mudhari' kemudian mu'ayyin. Okey, jawapan dia. Siapa boleh jawab? Munafis. Munafisun. Oh, pandai. Alhamdulillah. Hebat-hebat. Okey. Mutanafisun. Mutanafis. Fi'il mudhari' ya. Maaf tanafasa. Fi'il mudhari' dia yatanafasu. Yatanafasu. Okey. Kita tengok ni tanafasa ni fi'il madhi ya. Tanafasa fi'il mudhari' dia yatanafasu. Jadi jawapan dia mutanafisun. Mim di awal, huruf sebelum akhir, baris bawah. Mutanafisun. Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, yang kedua. Al-bintu talbasu al-fustan. Kita tengok dulu perkataan yang garis fi'il. Fi'il apa ni? Mudhari'. Mudhari'. Okey, mudhari'. Bila fi'il mudhari', kita kembalikan dia kepada fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Apa dia? 3 huruf? Labisun. Labisa. Bila 3 huruf, kaedah dia wazan fa'ilun. Okey, jawapan dia apa dia? Tulisan. Labisun. Labisun betul kaedah tetapi jawapan tidak tepat. Kenapa tak tepat Ustaz kata kalau labisun? Ini selalu jadi kesalahan calon jawab periksa. Labisun. Untuk lelaki. Labisun untuk lelaki. Dekat ayat ini ayat apa? Al-bin. Tentu perkataan dia talbisun untuk perempuan. Jadi jawapan dia labisatun. Labisatun. Boleh? Ini teknikal. Benda teknikal di dalam soalan peperiksaan. Okey, yang ketiga. Al-muslimuna yazuruna aqaribahum fil hayy. Perkataan dia yazuruna. Macam pening sikit. Siapa tahu jawapannya? Zairun. Apa jawapannya? Ini macam dia kompleks sikit. Jawapannya apa? Saya dengar tadi macam zairun. Zairun. Betul? Zairun. Kalau jawapan zairun, mana dapat zairun? Pertama sekali kita tengok ni fi'il apa? Mudhari'. Okey, fi'il mudhari' ni berapa ramai ni? Ramai. Okey, dalam bentuk yang ramai. Mula-mula kita buang dulu yang ramai ni. Mana ramai? Wow. Jadi yazuru fi'il mudhari'. Jadi kan dia fi'il madhi? Zara. Okey, Zara berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf. Zara. Jadi isim fa'il dia? Zairun. Sama juga benda teknikal. Zairun tak tepat. Kerana apa? Jawapan dia zairun. Kerana muslimuna, yazuruna ramai. Jangan lupa
Dia teknikal. Zairu. Zairu. Okey, seterusnya. Kita lanjut sikit. Okey, hati ismul fa'il minal kalimat allati tahtal khat. Soalan kertas 1 2017. Ini yang kedua ni, sepanjang 4 tahun, 5 tahun ni, kertas 1 2 kali dia keluar. Okey, hati ismul fa'il, dia kata datangkan bentuk isim fa'il bagi perkataan bergaris. Okey, isim fa'il di sini ialah ishtaraka. Ishtaraka Ibrahim ma'a zumalaihi fil mubarah. Fil mubarah. Ishtaraka. Jadi apa? Siapa boleh jawab? Mushtarikun. Mushtarikun. Alhamdulillah. Mushtarikun. Mushtarikun. Okey, mushtarikun. Okey? Nak tambah ke mushtarikuna? Mushtarikani? Tak perlu sebab dia seorang je. Ishtaraka. Okey, jadi mushtari Ibrahim mushtarikun, dia permulaan ayat. Dia tengok perkataan ini kalau satu, kalau tulis ishtaraku ramai. Fi'il madhi dia ishtaraku, baru kita tulis mushtarikuna. Okey? Boleh faham? Okey, kita terus lagi. الرحلة التي نظمتها جمعية اللغة العربية ممتازة. نظمتها. نظم. Berapa huruf? 4. Okey, jadikan isim fa'il. Munazzimun. Munazzimun betul salah? Munazimatun. Munazzimatun. Tengok Munazzimatun. Sebab di sini nazamatha. Nazamatha taknis. Nazamatha muannas. Jadi munazzimatun. Faham tum? Fahimna. Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, kertas 2 2017. 2017. Okey. Okey, 2017 pada perkataan hati misalan lima ya'ti summa dha' fil jumal mufidah. Okey? Jumal mufidah. Kertas 2 macam biasa dia akan minta kita buat ayat. Dia kasi banyak, kita khusus kepada isim fa'il. Hati misalan datangkan contoh isim fa'il. Contoh isim fa'il ialah satu contoh. Apa-apa contoh saja Ustaz bagi terus ya. Isim fa'il jalisun. Buat ayat. Al-waladu jalisun 'alal kursi. Al-waladu jalisun 'alal kursi. Okey, baik. Boleh faham? Boleh faham ya? Fahimna. Okey, baik. Dan yang terakhir untuk soalan 2019 tahun lepas keluar tahun lepas keluar ishtaq min maddah kataba thumma dha'ha fi jumlatin mufidatin. Okey, mushtaq daripada perkataan kataba, maksudnya asalnya kataba, jadikan yang di bawah. Okey, kita khususkan kepada isim fa'il. Kataba jadi Katibun. katibun. Alhamdulillah. Katibun. Buat ayat. Al-katibu zakiyun. Al-katibu zakiyun. Alhamdulillah. Hebat. Okay, contoh saya bagi. Katabal katibu alal maktab. Katabal katibu alal maktab. Telah penulis atas meja. Katabal katibu alal maktab. Ini semua telah penulis alal maktab, atas meja, di atas meja. Okey? Baik, okey, itu sahaja bentuk soalan yang boleh Ustaz kumpulkan daripada 2014 kepada 2015. Ada soalan anak? Ada soalan tak? Nak tanya Ustaz boleh tak? Ya, sila. Kalau yang bagi contoh kata abad kan kita nak buat muannas ke jamak boleh ke?
Kalau ikut daripada soalan ini tak ada masalah. Dia kata min maddah katabah. Tak ada masalah. Boleh katibah pun tak apa. Sebab mengikut arahan soalan di sini, dia tidak suruh kepada muannas atau muzakkar. Okey, syukran. Tapi untuk jalan selamat, kita tulis pada bentuk muzakkar saja. Itu jalan selamat. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan? Kita nak tamatkan. Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Okey, yang ini Ustaz persilakan untuk jawablah. Selepas ni pun tak apa. Ustaz ada record nanti. Okey, Ustaz bagi link dia dekat dalam chat Okey. Link kepada quizzes bentuk-bentuk yang soalan quizzes quiz tentang isim fa'il. Okey, baik. Alhamdulillah kita selesai tentang tajuk saraf yang pertama daripada isim mushtaq, iaitu ismul fa'il. Seharapkan semua dapat memahami sikit sebanyak apa yang Ustaz sampaikan, kongsikan pada pagi ini di bulan Ramadan Karim. Jadi akhir, ada soalan ke? Kalau nak soal, asilah, ada soalan yang terakhir? Ustaz, Ya. saya nak tanya, sirah mubalaghah termasuk isim mushtaq sekali ke? Sirah mubalaghah memang di bawah tajuk isim mushtaq. Tetapi isim mushtaq. Tetapi dalam muqarrar ataupun sukatan kita tidak dimasuk. Ini khusus untuk SPM lah. Sirah mubalaghah memang termasuk. Tetapi di dalam penerangan Ustaz, untuk SPM dia tidak ada dalam SPM. Dia memang betul, dia adalah isim mushtaq. Jadi Ustaz tak masukkan sebab kita tidak ada dalam muqarrar ataupun sukatan SPM. Baik? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Alhamdulillah. Okey, jika tak ada soalan, insya-Allah terima kasih atas pendengaran dan juga penglihatan anda. Moga-moga kita mendapat faedah dan juga panduan pada pagi yang berbahagia ini, tidak bermakna bagi orang yang bercakap dan orang yang mendengar, melainkan sama-sama kita mengambil faedah dan juga panduan. Jadi setakat itu dulu, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa syukran. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Afwan, barakallahu fikum.